Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Ahmad Fazil, bernombor matrik 270513. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan mengenai hasil temubual yang saya telah lakukan bersama Ketua Kampung bagi Kampung Tualang Pokok Seni Kedah. Okey, jadi untuk pengenalan, Kedah merupakan satu negeri tua yang mana ianya telah wujud dari abad kedua lagi. Ini mempunyai 11 daerah, yang mana daerah yang saya pilih merupakan daerah Kota Star, dan di bawahnya mempunyai beberapa kawasan, iaitu salah satunya adalah kawasan Pokok Senang. Jadi di kawasan Pokok Seni ini mempunyai 10 mukim, yang mana di antaranya adalah Mukim Tualang dan Mukim Jabi. Baiklah, sebabkan saya tidak berkesempatan ingin menebubal penghulu bagi Mukim Tualang dan Jabi, jadi saya telah berkesempatan untuk menebubal Ketua Kampung, iaitu Encik Jailani Muhammad, yang mana Encik Jailani ini merupakan salah satu ahli jawatan kuasa bagi pembangunan dan keselamatan kampung, iaitu JPKK. Okey, sedikit biodata yang saya boleh berikan tentang Encik Jailani bin Muhammad adalah beliau berumur 61 tahun dan telah berkhidmat selama 3 tahun sebagai Ketua Kampung, iaitu dari tahun 2020 sehingga sekarang, iaitu 2023. Beliau merupakan lepasan MCE, iaitu Malaysian Certificate of Education, dan beliau telah menyambung di bawah MARA dalam bidang kimpalan. Jadi menurut beliau telah bekerja di dalam bidang kimpalan sebelum berhenti bekerja, dan menumpukan sepenuh perhatiannya di dalam bidang pertanian, iaitu menjadi pesawar. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai Kampung Tualang. Okey, jadi Kampung Tualang ini mempunyai seramai 2,389 orang yang tinggal di situ. Jadinya ianya lebih kepada Mukim Tualang lah, Mukim Tualang, dan di bawahnya terdapat beberapa kampung. Salah satunya adalah Kampung Tualang, Pondok, dan beberapa kampung lagi. Jadi mengikut Encik Jailani, bahawasanya penduduk di situ yang berumur 90 tahun dan ke atas kebanyakannya sudah meninggal dunia, dan kebanyakannya hanya tinggal seorang ataupun 2 orang yang masih hidup sehingga sekarang. Jadi kita beralih pula kepada usia 80 tahun sehingga 60 tahun. Mengikut Encik Jailani, penduduk warga emas yang berusia 60 tahun sehingga 80 tahun ini masih ramai tinggal di situ. Hal ini kerana kebanyakannya mereka ini masih hidup dan duduk di situ bersama anak dan cucu mereka. Jadi seterusnya, dari segi golongan remaja sehingga ke dewasa, anggaran penduduk di Kampung Tualang ini adalah seramai 500 orang. Seterusnya, dari segi aktiviti ekonomi. Dari segi aktiviti ekonomi, mereka majoriti bagi penduduk Kampung Tualang ini, mereka kebanyakannya bekerja sebagai seorang pesawah, yang mana ianya telah menjadi salah satu ekonomi utama penduduk Kampung Tualang ini. Dan tetapi di antara mereka ada juga yang bekerja sebagai penoreh getah, bekerja di kerajaan dan juga swasta. Jadi pendapatan kebanyakan penduduk Kampung Tualang ini kebanyakannya dianggarkan daripada 1,500 ke 1,000 ringgit pada setiap keluarga. Dan di kampung ini juga terdapat sebanyak 10% daripada penduduk yang telah menjadi miskin tegar. Walau bagaimanapun, mereka ini telah mendapat beberapa bantuan dari segi zakat negeri, masjid, dan beberapa NGO, iaitu dari segi parti politik dan dari segi pejabat daerah. Okey, seterusnya kita beralih kepada isu sosial di Pendidikan. Jadi isu sosial yang Encik Jailani katakan kepada saya mempunyai beberapa isu sosial yang terjadi. Antaranya adalah penggunaan ketum, judi secara atas talian, merempit dan dadah. Walau bagaimanapun, aktiviti ketum merupakan satu aktiviti sosial utama yang terjadi di kampung ini. Jadi isu ketum ini hanya telah terjadi selama 20
tahun yang lalu. Jadi golongan yang terlibat di dalam isu ketum ini juga golongan yang terdiri daripada belasan tahun sehingga ke 50 tahun. Tapi walau bagaimanapun mereka ini terlibat di dalam kes isu minum air ketum yang asli. Menurut Encik Jalani, punca yang berlakunya bagi kes ketum ini tidak dapat dikenal pasti. Ianya mungkin dari segi tradisi ataupun diturun-temurun daripada ibu bapa mereka ataupun orang sekeliling mereka. Jadi mereka ini kebanyakannya secara suka-suka untuk mencuba air ketum itu dan seterusnya menjadi ketagihan. Dan mereka juga berpendapat bahawa air ketum ini adalah sebagai ubat tradisional yang mampu menghilangkan segala penyakit yang berada dalam tubuh mereka. Jadi dari segi intervensi ataupun program yang berlaku di kampung ini ialah tiada. Maksudnya ianya tiada sebarang program ataupun tindakan susulan yang berlaku. Menurut Encik Jalani, terdapat wartawan utusan Malaysia yang telah menemu ramah beliau pada tahun lepas berkaitan isu ketum. Jadi saya bertanyakan kepada beliau sebarang tindakan lanjut, maka jawapan Encik Jalani adalah tidak, kerana mereka ini kebanyakannya pihak polis dan pihak ADK lebih fokus kepada golongan penagih dadah ataupun mak rempit. Jadi untuk harapan ketua kampung dalam isu ketum ini adalah memberikan ataupun melakukan program kesedaran kepada golongan-golongan ini, terutamanya dari segi dari pihak ADK lah, yang mana agensi anti dadah kebangsaan ini kebanyakannya mereka ini tidak mempunyai kuasa untuk melakukan sebarang pemulihan, kerana mereka tidak mempunyai akta yang tetap untuk melakukan pemulihan kepada isu ketum. Sebaliknya mereka hanya mempunyai akta yang lengkap untuk menangkap dan merawat bagi penagih dadah. Jadi di sebalik itu kita juga boleh memperjelaskan melalui program kesedaran itu tentang jika kita memproses, mengutip dan menjual ataupun minum air ketum itu akan dikenakan hukuman di bawah Seksyen 30 dalam kurungan 5 Akta Racun 1952 Pindaan 2003, iaitu hukuman sebanyak RM10,000 atau 4 tahun penjara atau kedua-duanya sekali, kerana ketum ini mempunyai bahan psikoaktif yang mana ianya telah menyebabkan individu itu menjadi leka atau pelalai. Jadi selain itu, pihak berkuasa juga boleh menyebarkan sebarang poster ataupun banner ataupun risalah yang menjadi salah satu inisiatif bagi golongan-golongan tua yang mahir dalam menggunakan telefon pintar. Jadi menurut Encik Jalani juga, dia berharap bahawasanya hak bertanggungjawab ini dapat melakukan program kesedaran ini di masjid berdekatan yang penjuru kampung itu, dan ianya secara meluas boleh menekan di sepanjang kampung itu. Jadi seterusnya dari segi pekerja sosial, menurut saya dari segi pekerja sosial kita boleh melakukan 3 peranan lah. Yang pertama adalah mediator. Jadi menjadi mediator ataupun orang tengah ini, seorang pekerja sosial boleh melakukan tinjauan dan susulan yang mana seorang pekerja sosial boleh melihat tahap keseriusan ataupun tempat prosesan isu ketum ini di kampung tualang ini dan segera melaporkannya kepada pihak bertanggungjawab, iaitu seperti ADK ataupun pihak polis. Ianya kerana tidak banyak yang mampu ataupun ingin melihat di manakah tempat-tempat ataupun pot-pot yang mereka melakukan pemprosesan air ketum ini. Jadi yang kedua adalah dari segi broker. Kita sebagai pekerja sosial menjadi broker adalah untuk menghubungkan penduduk kampung yang mengalami ketagihan ini kepada pihak bertanggungjawab. Sebagai contoh, terdapat sebuah klinik kesihatan swasta iaitu yang bernama Klinik Kasih, yang mana merupakan klinik pemulihan dadah, dan ianya juga menawarkan klinik pemulihan bagi ketum. Jadi dengan klinik swasta ini, jadi mereka ini boleh membuat pemeriksaan dengan lebih lanjut mengenai ketagihan yang mereka alami. Dan yang kedua adalah dari segi ADK, yang mana ADK ini akan menerima individu yang ingin melakukan pemulihan ketum jika mereka ini secara sukarelanya pergi ke AADK dan ingin meninggalkan ketagihan ketum itu. Sebagai kesimpulannya, penanaman pokok ketum ini
tidaklah menjadi suatu kesalahan. Justru mereka ini tidak mempunyai sebarang kawalan untuk menanam pokok ketum ini. Jadi dengan memperkuatkan akta ataupun mewujudkan akta yang baru dapat mengawal mereka ini daripada melakukan penanaman yang secara berleluasa. Akhir kata, semua pihak haruslah bekerjasama dalam membanteras isu ketum ini agar isu ketum ini dapat dibanteras dan dapat dikawal secara menyeluruh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.